Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita bukan nak review kereta dekat sebelah abang ni. Sebaliknya, kita nak cerita tentang ciri keselamatan yang ada pada Subaru XV versi GT 2022 iaitu EyeSight Advanced Driver Assist Technology. Apa itu EyeSight sebenarnya? EyeSight ni sebenarnya dia adalah satu ciri keselamatan yang didatangkan pada model Subaru ataupun kalau dekat luar kita familiar dengan nama ADAS System. Dan di mana ADAS System dengan EyeSight ni sebenarnya adalah satu benda yang sama. Cuma yang berbeza adalah nama saja. Sebab apa kita nak cerita tentang ciri keselamatan ini? Sebabnya adalah ramai di antara kita jarang sentuh ciri keselamatan. Sebaliknya kita lebih banyak cerita tentang kereta ini, di mana kalau untuk safety biasanya kita just sepintas lalu saja. Di mana pada masa yang sama juga ramai juga orang yang beli kereta-kereta yang begini, yang ada ciri keselamatan yang begini, diorang sampai sekarang tak tahu nak guna, tak tahu macam mana nak function. So that's why lah video ini abang akan terangkan dengan lebih terperinci apakah ciri keselamatan yang ada pada Subaru XV versi GT ini, macam mana nak activate, macam mana nak guna, macam mana dia bekerja. Abang akan ceritakan dalam video ini dan make sure kau tonton sampai habis. Bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan loceng. Okey, mungkin ada yang katakan kenapa aku terhegeh-hegeh nak buat video ciri keselamatan, buatlah review penuh kita nak tengok. Okey, aku nak cerita pada korang kenapa aku terhegeh-hegeh nak buat video yang macam ni. Sebabnya benda ni berlaku dekat diri aku tau. Satu hari tu, aku bawa kereta ni. Okey, aku masa tu aku ada pergi event, aku bawa kereta ni dan sambil-sambil tu memang aku akan connectkan aku punya Apple CarPlay lah, aku nak tengok Waze kan. Sambil-sambil tu aku terleka satu saat tau. Sebab mata aku pandang Waze, aku tengah fikir nak belok mana aku tengok Waze ni. Dan pada masa sama, aku tak perasan depan aku ni ada satu lori yang memang dah berhenti dekat traffic light merah tu. Okay? So, aku terleka sekejap. Tiba-tiba dia ada bunyi pip, 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 dan dia tolong aku brake. So, aku cakap, ya Allah, tuanku, aku cakap dia. Benda yang melekakan 1-2 saat tu yang membuatkan aku hampir-hampir langgar aku pergi bantai belakang lori tu. Dan of course, aku sangat-sangat appreciate sebab masa tu aku bawa kereta ni dan kereta ni ada EyeSight. Dan of course, untuk maklumat anda semua, untuk EyeSight Driver Assist Technology yang ada dekat Subaru XV ni, sebenarnya dia hanya menggunakan kamera tau. Dia bukannya gunakan radar, dia cuma menggunakan kamera, dan walaupun dia menggunakan kamera, dia adalah kamera berwarna 3 dimensi ataupun 3D, di mana dia adalah ciri keselamatan level 2 yang dibahagikan kepada 6 ciri keselamatan. Dia ada pre-collision braking system. Yang kedua, dia ada pre-collision throttle management. Yang ketiga, dia ada lead vehicle start. Yang keempat, dia ada adaptive cruise control. Yang kelima, dia ada lane sway. Yang seterusnya, dia ada departure warning. Yang pertama, pre-collision braking system. Okay, sebenarnya ciri ini adalah sama seperti mana yang aku ceritakan tadi tu. Contohnya kalau tiba-tiba kau tengah bawa, macam biasalah, relax-relax tengah bawa kan. Sambil-sambil itu kau tak perasan kereta depan tiba-tiba brake. Okey? Apabila kau tak perasan kereta depan tiba-tiba brake, sistem ini, kereta ini, dia akan bagi anda warning. Warning ini akan keluar dekat bahagian meter, dia akan ada bunyi pip 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 pip. Okey? Dan apabila kita dengar bunyi pip 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 pip, kita akan brake, betul tak? Tapi andai kata kalau kita tidak memberi respon, kiranya kalau sistem amaran keluar, kita tidak memberi respon, kali kedua itu barulah sistem ini akan tolong kau brakekan kereta ini. Dan abang nak bagi tahu pada korang, yang ini bukan 100% kau tidak berlaku kemalangan, tetapi sebaliknya dia akan boleh mengurangkan impact, daripada kau tak perasan langsung kau bang belakang dia, at least dia membantu kau. Okay? So sekarang ni saya tunjuk kepada anda demo macam mana benda ini work. Okay? Okay, kita nak buat demo, kita nak tengok macam mana benda ni work. Okay, saya tekan minyak macam biasa. Contoh saya pergi dalam 40 cukup. Okay, contoh tiba-tiba depan ada kereta tapi saya tak perasan. Nampak dia akan bagi tu, dia akan detect. See? Nampak tak? Dia akan bagi warning, tapi kalau kata kita tak brake, dia akan tolong kita brakekan. Okay? So make sure jangan cuba sesekali. Benda ni dia cuma membantu korang je. Okay? So we go for the nombor 2. Yang kedua adalah lead vehicle start alert. Okay, macam mana benda ni work? Contohnya,
Okey lah, berlaku sama ada dekat traffic light merah ataupun dalam traffic jam mungkin. Sambil-sambil tu biasalah kalau dah balik kerja kan, kau akan ada handphone, main-main handphone kan. Main-main handphone sampailah kau tak perasan, kereta depan dah berjalan, orang belakang horn kau. Okey. So dengan ada cirinya lead vehicle start alert ni, so apabila kereta depan dah jalan melebihi 3 meter daripada kenderaan anda, so automatically dekat meter akan ada warning keluar yang bagi tahu pada korang adalah kereta depan, weh jalanlah, kereta depan dah tak ada, jalanlah. So secara automatically orang belakang takkan horn kau lah. Tapi apa-apa pun, janganlah guna phone masa dalam kereta. Okey? So sekarang ni kita tunjukkan demo macam mana benda ni work. Okey? Kita tengok Okey? So kita tengok macam mana dia work Okay, apabila melebihi 3 meter, nampak vehicle ahead have moved. So bila kau nampak tu, kau geraklah. Tapi apa-apa pun, jangan guna handphone lah. Please alert, kalau tidak orang belakang bising. Okey? We go for the next. Yang ketiga, pre-collision throttle management. Apa benda pula ini? Okey, untuk ciri ini sangat-sangat bagus apabila anda tersalah masuk gear. Pernah tak kau pernah lihat situasi ada kereta jatuh daripada tingkat 3 terjun ke bawah? So selepas siasat-siasat, rupanya pemandu tersilap masuk gear. Sepatutnya dia nak reverse, tetapi dia masuk D, dia tekan minyak, pom, terjun turun bawah. So dengan adanya ciri pre-collision throttle management ni, andai kata kereta ni dapat detect depan anda ada halangan. So apabila once dia punya sistem dapat detect depan ada halangan dan anda masuk gear D, secara automatically dia akan menghalang kereta ini untuk terus bergerak. So secara automatically ciri ini adalah sangat bagus, especially andai kata kita tersalah masuk gear. Tapi apa-apa pun jangan cuai. So make sure alert apa yang anda buat. Okey, seterusnya adalah adaptive cruise control. Ini adalah antara ciri yang paling aku suka sekali, especially kalau aku berjalan jauh lah. Berjalan jauh ataupun traffic jam. Itu yang best. Okey, jalan jauh sebab kadang-kadang aku kena syuting kat Kelantan, kadang-kadang aku kena syuting pergi Kedah. Tapi kadang-kadang orang katakan lenguh kaki, asyik nak tekan throttle. Tapi dengan ada adaptive cruise control, dia akan tolong kita tekan minyak, dia akan tolong kita brake. Macam mana nak aktifkan dia? Okey, dekat steering ni kau kena aktifkan dulu adaptive cruise control. Lepas tu kau tekan set. Kau nampak Kau tengok, hidupkan adaptive control. Sekarang ni tekan set. Okey, set. Sekarang ni speed saya set 90. Okey, 90. So 90 kita boleh jarakkan kenderaan antara jarak ada 3 level kan. So saya pilih yang paling 4 level, sorry. Kita boleh pergi yang paling rendah punya level sekali. Okey, so dia akan monitor kereta depan. Kalau kita speed 90 ataupun saya set lebih sikit lah. Saya set lebih kurang mungkin dalam 110. Walaupun kenderaan depan kurang daripada 110, dia still akan ikut dengan kereta depan juga. Okey? So anda kata kalau kereta depan slow, kereta ni akan slow juga. Tengok, walaupun saya set 120, okey, 100 je saya set saya cuba set 120, 130 lah. Saya set 130, tetapi meter saya still 90 sebab kereta depan slow. So anda kata kalau saya potong kereta depan, contohnya, misalnya, nampak dia akan laju balik. Dia akan laju balik. So saya akan masuk balik. Contohnya, dia akan detect kereta depan juga. Nampak? Saya tidak membrake saya tidak tekan minyak. Dia akan tolong saya brake sendiri, dia akan tolong saya minyak sendiri. Contohnya, kalau kereta depan jauh, dia akan tekan minyak untuk pergi ke 130 yang saya set. Okey, so saya akan tunjukkan macam mana kereta ni ada low speed monitor. Okey, kita ikut kereta depan Anda kata ini berlaku dekat traffic jam Anda kata kita bayangkan kita bayangkan traffic jam ataupun traffic light merah kat depan. Okey. So kereta depan dia dah start berhenti. So bayangkan depan tu traffic light merah. Nampak? Dia akan stop sendiri. Tapi apa yang membuatkan aku impress adalah cara dia brake tu kan. Cara dia brake tu macam manusia tau, bukan robot. Kalau robot dia akan menekan je tu. Tapi memandangkan macam manusia, dia akan brake slowly, stop. Okey, so sekarang ni kereta depan stop. Anda kata kereta depan, anda kata sekarang ni lampu hijau. So kereta depan jalan. Okey, minta dia jalan. Dia akan bagi warning. Kita tekan minyak, dia akan ikut sekali. Sebab dia hold saya je. Okey, seterusnya adalah lane sway dan juga departure warning. Untuk dua ini, dia adalah satu benda yang samalah. Kiranya dia ada kaitan antara dua ini. So, apa itu lane sway dan juga departure warning? Lane sway dan departure warning ni adalah dia akan bagi warning sekiranya kenderaan anda keluar daripada laluan
asal. Sebagai contohnya, sekarang ni saya tengah memandu, okey. Andai kata, biasanya kadang-kadang kita travel, kadang-kadang kita mengantuk ke, letih dan tiba-tiba kita terkeluar daripada landasan, kita tak sedar. Okey, contohnya, kita terkeluar daripada landasan ni, nampak? Dekat meter ni ada akan tulis lane departure. Kiranya anda akan alert. Bunyi. Okey, aku dah terkeluar daripada landasan. Kita buat sekali lagi contohnya. Kita terkeluar daripada landasan, lane departure. So at least kita alert benda itu. Walaupun dia tak buat correction, tapi at leastnya kita alert. Okey, untuk situasi yang lain, andai kata kalau kau nak keluar, kau bagi signal, kau nak potong, kau bagi signal, dia tidak akan berbunyi. Nampak ni? Dia tidak akan berbunyi. Okey, andai kata kalau saya tak bagi signal, dia terkeluar daripada landasan asal, nampak? Dia akan ada warning lane departure. Begitulah perbezaan. Dia tahu tau, sistem ni sangat pandai. Dia tahu sama ada kau keluar disengajakan ataupun kau keluar secara tidak disengajakan. So dia tahu benda tu. So bagi saya, ciri ini sangat penting untuk anda apabila anda memadu dalam keadaan jauh. Kadang-kadang terkeluar daripada landasan, kalau dengar bunyi tu dia kata, bang, sila masuk ke laluan anda. So kalau anda keluar laluan tu, mungkin akan ada bahaya pada anda. So bagi saya, ciri ni sangat membantu, especially kalau kita berjalan jauh. Jadi itulah antara ciri-ciri keselamatan yang ada pada EyeSight Driver Assist Technology yang ada dekat Subaru XV versi GT ni. Secara keseluruhannya, kalau nak beli kereta, bukan tengok rupa je bang. Ciri keselamatan pun kau kena tengok juga. Sama seperti dekat XV ni, ciri EyeSight dia memang superb. Kenapa aku rasa superb? Sebab dia punya brake dia tu macam manusia tau. Macam human yang bawa, yang control kereta ni. Very, very soft. Dan bukannya macam setengah kenderaan tu, dia macam robot yang brake. Memang very hard yang membuat kau sampai terkejut. Dan aku nak menegaskan kepada anda semua, ciri keselamatan EyeSight ini, dia bukanlah katakan ada ciri ni kau tidak akan terlibat dengan sebarang kemalangan. Tidak, okey? Sebaliknya, dia cuma membantu korang untuk mengelakkan berlaku kemalangan ataupun mengurangkan impak jika berlaku sebarang kemalangan. Okey? Jangan silap katakan abang gang kata yang ini takkan berlaku kemalangan. Tak, dia cuma boleh membantu assist korang saja. Apa-apa pun dia perlu work daripada pemandu dan juga ciri keselamatan work sekali untuk membantu anda. Okey? So abang harap video ini memberi manfaat pada anda. Bagi yang dah beli kereta-kereta yang ada ciri keselamatan macam ni, tolonglah faham, tolonglah tahu guna daripada kau tak tahu langsung. Membazir bang. Kau beli kereta tapi kau tak reti guna ciri ni. Dan yang paling penting adalah kalau kau rasa video ini memberi manfaat pada korang, tolonglah share kepada lebih ramai orang. Okay? So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.